Apabila Claude Makélélé timbul di pentas bola sepak Eropah sekitar tahun 2003-2004, beliau merevolusikan posisi defensive midfield. Dan revolusi yang sama berlaku apabila N'Golo Kante timbul bersama pasukan Leicester City dan membantu Leicester meraih gelaran Liga Perdana Inggeris pada tahun 2015-2016. Sejak tahun tersebut, ramai pasukan yang cuba mendapatkan versi N'Golo Kante mereka yang sendiri. Dan hakikatnya, Kante juga pada waktu ini bukan lagi seorang pemain yang muda, bukan lagi seorang prospek yang muda. Jadi dalam episod Match Stats kali ini, kita akan melihat ciri-ciri N'Golo Kante dan cuba menggunakan data dan statistik untuk memilih 3 pemain muda yang boleh kita mungkin label sebagai the next N'Golo Kante. Pendekar, tapi jiwa masih berlegar. Ibarat seorang saudagar yang mengejar sejarah silam yang telah pun dibubar. Apabila Leicester City mendapatkan N'Golo Kante, mereka menggunakan data dan statistik untuk melihat keupayaan seorang pemain muda yang beraksi di pentas Division kedua bola sepak Perancis pada ketika itu. Dan even lepas N'Golo Kante berpindah ke pasukan Chelsea, Leicester terus menggunakan data dan statistik untuk mendapatkan gantian buat N'Golo Kante. Mendy adalah pemain pertama yang dibeli, kurang efektif, tetapi kemudiannya mereka menjumpa Wilfred Ndidi yang sehingga kini menjadi antara tunjang utama mereka di bahagian tengah. Jadi untuk proses Match Stats kali ini, kita ada beberapa kriteria. Untuk kriteria pertama, kita hanya melihat pemain yang berumur sekitar 20 hingga 24 tahun dan haruslah mempunyai sedikit sebanyak pengalaman beraksi dalam kesebelasan pertama dalam division pertama sesebuah negara bola sepak Eropah. Jadi kita lihat pemain pertama yang boleh kita mungkin label sebagai the next N'Golo Kante. Nama pemain ini adalah Cheick Doucouré, seorang pemain yang begitu agresif, hanya berumur 21 tahun, beraksi untuk pasukan Racing Lens di pentas bola sepak Perancis, berasal dari Mali juga. Yang menarik tentang pemain ini adalah beliau pemain yang begitu penting dalam sistem pressing RC Lens di pentas bola sepak Perancis, di mana beliau memainkan peranan yang penting dalam melakukan ball recovery dan membantu Lens melakukan transisi dalam situasi-situasi di atas padang. Cheick Doucouré ini adalah pemain yang begitu menarik kerana mampu beraksi sebagai pemain nombor 4 dan juga mampu beraksi sebagai pemain nombor 6. Dan pada waktu ini, nilai valuation beliau mengikut transfermarket.com adalah hanya 3.5 juta euros. Apa yang lebih menarik tentang pemain ini adalah ketinggian beliau, 1.8 meter. Jadi berbeza sedikit dengan Kante, juga mempunyai kualiti fizikal yang mampu membantu proses perebutan bola di atas padang. Kita cuba lihat kualiti beliau apabila kita bandingkan Cheick Doucouré dan kita menyamakan dengan N'Golo Kante statistik beliau di pentas Liga Perdana Inggeris. Kita lihat dari jumlah passes secara purata, Cheick Doucouré melakukan 49.5 hantaran setiap 90 minit. Passing accuracy juga cukup tinggi, 87.24. Statistik ini penting kerana sebagai pemain yang beraksi di posisi N'Golo Kante perlu mempunyai ketenangan untuk melakukan hantaran-hantaran yang simple, tidak terlalu complicated. Kerana hakikatnya itu fungsi pemain tersebut di atas padang. Cheick Doucouré juga secara purata melakukan 3 tackles, hampir dengan 3.7 tackles yang dilakukan oleh N'Golo Kante. Ground duels, Cheick Doucouré 4.7 ground duels won secara purata setiap 90 minit. Interception juga 1.9 interception setiap 90 minit. Tidak jauh berbeza daripada N'Golo Kante. Manakala untuk ball recoveries pula, ini kriteria yang penting kerana N'Golo Kante adalah pemain yang banyak melakukan ball recoveries di atas padang. Untuk kriteria ini juga Cheick Doucouré melakukan 7 ball recovery secara purata setiap 90 minit. Dan apa yang lebih menarik tentang Cheick Doucouré adalah tahap aggression beliau di atas padang menjadikan seorang pemain yang boleh dilabel sebagai midfield destroyer, dapat membantu pasukan Racing Lens untuk mematahkan segala serangan yang cuba dilakukan oleh pasukan lawan. Pemain kedua pula kita lihat yang mempunyai kriteria yang hampir sama dengan N'Golo Kante adalah pemain yang bernama Elisha Owusu, pemain yang beraksi untuk pasukan KAA Gent. Yang menarik tentang pemain ini adalah 2 tahun lepas beliau merupakan pemain yang beraksi untuk pasukan Lyon di pentas bola sepak Perancis. Suatu masa dahulu pernah menjadi kapten pasukan muda Lyon juga. Tetapi kemudiannya dijual ke pasukan KAA Gent yang beraksi di pentas bola sepak Belgium untuk hanya harga 1 juta euros. Ramai yang terkejut
dengan penjualan tersebut. Tetapi dalam 2 musim yang dapat kita lihat selepas perpindahan beliau ke Belgium, Owusu muncul antara pemain tengah paling baik di Liga Jupiter Pro, liga yang Lukman Hakim turut beraksi pada ketika ini. Kita lihat kriteria yang penting tentang Elisha Owusu. Beliau adalah ball winner yang begitu baik dan antara defensive midfielder yang paling aktif dalam melakukan pergerakan tidak kira kiri ataupun kanan. Berumur 24 tahun, mungkin sedikit tua daripada Cheick Doucouré, tetapi mempunyai ketinggian 1.82 meter. Juga advantage sedikit berbanding dengan N'Golo Kante yang lebih rendah. Dan valuation beliau mengikut nilai transfermarket.com pada ketika ini adalah 6 juta euros. Kita lihat perbandingan di antara Elisha Owusu dan juga N'Golo Kante menurut statistik pada ketika ini. Secara purata, Elisha melakukan 53.8 hantaran setiap 90 minit, 89.55 passing accuracy, lebih tinggi daripada N'Golo Kante. Ini kerana Owusu tidak akan melakukan hantaran-hantaran yang berisiko di atas padang. Beliau lebih gemar melakukan ball recovery dan melakukan hantaran-hantaran yang simple untuk membantu rakan sepasukan menggerakkan bola ke bahagian hadapan. Ground duels won 3.8 setiap 90 minit. Ball recoveries lebih tinggi daripada N'Golo Kante, 8.5 ball recoveries secara purata setiap 90 minit. Interceptions juga 2.4. Tetapi hanya ada satu weakness tentang Elisha Owusu ni. Hakikatnya beliau telah pun berumur 24 tahun dan apabila berumur 24 tahun, proses penambahbaikan secara peribadi, secara individual di atas padang mungkin sedikit sukar untuk kita lihat berbanding dengan pemain sebelum ini dan juga pemain seterusnya yang akan kita bincangkan. Pemain ketiga dan mungkin secara peribadi pemain kegemaran saya setelah melihat video-video beliau di internet dan juga di YouTube untuk melihat corak permainan dan juga potensi yang dimiliki oleh pemain ini adalah Al-Hassan Yusof. Pemain berumur 21 tahun daripada Nigeria yang kini beraksi untuk IFA Gothenburg di pentas bola sepak Sweden. Hanya berumur 21 tahun tetapi dilihat oleh peminat bola sepak Sweden sebagai antara pemain tengah terbaik di pentas bola sepak Sweden pada ketika ini. Begitu bijak dan sedikit berbeza dengan pemain-pemain yang sebelum ini kita bincangkan, Cheick Doucouré dan juga seorang lagi individu yang beraksi untuk pasukan KAA Gen pada ketika ini. Perbezaannya adalah Al-Hassan Yusof, seorang pemain yang lebih bijak di atas padang. Kurang agresif tetapi lebih bijak. Dan kebijaksanaan ini hampir sama dengan kebijaksanaan yang dimiliki oleh N'Golo Kante di mana beliau bukan jarang melakukan aggression, jarang melakukan foul tetapi lebih kerap menggunakan kebijaksanaan untuk block passing lanes yang cuba dilakukan oleh pasukan-pasukan lawan. Kita lihat dari segi nilai transfermarket.com pada ketika ini juga cukup murah, hanya 1 juta euros. Dan kalau tak silap saya, pada transfer window lepas beliau pernah dikaitkan dengan beberapa pasukan Liga Perdana Inggeris termasuk Wolverhampton Wanderers. Kita lihat persamaan dari segi statistik di antara N'Golo Kante dan juga Al-Hassan Yusof. Al-Hassan Yusof lebih banyak melakukan hantaran daripada N'Golo Kante secara purata setiap 90 minit. 67.7 hantaran setiap 90 minit dengan passing accuracy yang cukup cantik juga. 87.39%. 2.3 tackles per 90 minutes, 1.4 interceptions per 90 minutes dan di sini lebih penting 8.5 ball recoveries per 90 minutes. Apa yang penting perlu kita take note of tentang Al-Hassan Yusof adalah beliau masih muda. Tahun 2021 hanya akan berumur 21 tahun. Dan sebagai seorang pemain yang muda, masih ada lagi potensi untuk improve, untuk menjadi pemain yang lebih baik, untuk menjadi pemain yang lebih agresif. Hakikatnya di waktu ini Al-Hassan Yusof sudah dilihat sebagai masa depan bola sepak Nigeria. Dan mungkin lebih menarik untuk kita melihat jika pemain ini akan dibawa masuk oleh mana-mana pasukan yang beraksi di pentas Liga Perdana Inggeris dalam masa-masa yang akan datang. Pada pandangan anda, siapa lagi pemain di luar sana yang mempunyai ciri-ciri dan kriteria ataupun karakteristik yang hampir sama dengan N'Golo Kante?